Yang Berhormat Datuk Razali, Timbalan Menteri, Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Tan Sri Isam, Pengurusi Felda, Yang berbahagia Datuk Dr. Nur Azlan, Naib Chancellor UKM, Profesor Datuk Seri Zakri, Penasihat Sains, Datuk Faizul, Pengarah Besar Felda, Datuk Azmi, Ketua Unit Pendidikan Felda, ahli-ahli lembaga Felda, ahli-ahli yang berhormat, wakil-wakil IPTA, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, termasuk juga para peneroka yang ada di bawah kemah sebelah dewan kita yang sedang mengikuti secara langsung pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran perkemahan Bintara Sains Teknologi Engineering Mathematics atau Bintara STEM, kerjasama antara Felda dan UKM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucap tahniah syabas pada semua Industry Government Group for High Technology atau MITE, New York Academy of Science dan New York University Polytechnic School of Engineering. Program ini telah kita bincang dan diputuskan di bawah Global Science and Innovation Advisory Council yang dipengerusikan oleh saya sendiri. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, keputusan nak buat program ini diputuskan di New York, Amerika Syarikat. Kami hebatnya bukan sembarangan tempat, tapi di New York kita putuskan dan dia dilancarkan di Trolak. Inilah hebatnya program yang kita lancarkan ini. Dan inilah adalah program Human Capacity Building dan Cradle to Career ke arah kebangkitan kesedaran pelajar, khususnya di rancangan Felda terhadap pendidikan sains dan teknologi, memupuk dan meningkatkan daya kreatif dan inovatif di kalangan mereka. Bagi setiap fasa yang kita lalui, kita bergantung kepada satu faktor yang menjadi asas pada kejayaan kita, iaitu kepada kemahiran dan kepintaran seluruh warga negara kita. Apatah lagi dalam konteks era pasca revolusi industri ataupun Industrial Revolution, memasuki era yang berteraskan kepada knowledge economy yang disebutkan, maka kita perlu kepada penguasaan ilmu. Tapi bila kita sebut penguasaan ilmu ni, kita selalu sebut secara umum penguasaan ilmu dan kemahiran. Tetapi saya nak lebih spesifik, lebih khusus lagi, dia bergantung kepada pengetahuan sains, aplikasi penyelesaian yang berteraskan teknologi, yang turut diimbangi dengan inovasi yang berteraskan teknologi juga. Nah, inilah yang kita mesti faham. Dia bukan sebarangan ilmu, tetapi teras pada penguasaan ilmu itu mestilah kepada STEM. Nah, inilah sebab kita buat program ini. Tanpa STEM, bangsa negara akan mundur dalam persaingan yang begitu hebat. Jadi kalau kita bertempik pun hidup apa-apa pun, tetapi kalau kita tak ada sains teknologi, jawabnya tak hidup jugalah. Inilah yang kita mesti faham. Dia bukan pada retorik, dia bukan pada emosi, tetapi dia mesti pada pengetahuan dan aplikasi sains, teknologi, engineering dan mathematics. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pasti
kita semua termasuk pelajar-pelajar yang dikasihi pernah mendengar nama Ibnu Sina yang dikenali sebagai bapa kedoktoran moden. Saya nak cerita sikit Ibnu Sina ni sebab saya anggap Ibnu Sina ni lah model yang paling sesuai yang kita patut jadi ikutan kepada kita semua. Pertamanya, Ibnu Sina mendapat pendidikan awal dengan mempelajari Al-Quran seawal usia 5 tahun dan beliau seterusnya menghafal Al-Quran. Nah, ini Ibnu Sina. Dia menghafal Al-Quran. Zaman sekarang ni kalau tak hafal pun, tapi kita mesti tahu kandungan Al-Quran dan kita boleh gunakan smartphone kita lah sebab semua dah ada di situ. Dan selain daripada itu, beliau juga mempelajari ilmu mantik, matematik, sains, fizik, kaji bintang serta menelaah falsafah. Inilah Ibnu Sina, dan Ibnu Sina sangat meminati ilmu kedoktoran dan metafizik. Pada usia seawal 18 tahun, beliau dikenali sebagai ahli falsafah dan doktor di Bukhara, Turkistan. Inilah hebatnya Ibnu Sina, malah dianggap sebagai the father of modern medicine di Barat. Mereka akui Ibnu Sina, Avicenna disebut. Inilah seorang tokoh Islam, ilmuwan Islam yang boleh dijadikan sebagai role model kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 2 hari lepas saya resmi Majlis MIDEX dan saya lihat banyak contoh-contoh di kalangan warga negara Malaysia yang begitu berinovatif dan kreatif, termasuk seorang bernama saudara Muhammad Khairil Adri bin Adnan. Dan beliau ketua eksekutif Dream Age Sdn Bhd yang merupakan salah sebuah syarikat perintis inovasi di Malaysia. Teknologi digital yang didalami beliau dari negara Jepun telah berjaya menghasilkan pelbagai digital engineering services solution kepada pelbagai sektor, termasuk otomotif, industri berat, kereta api, elektronik dan reka bentuk peralatan. Salah satu produk syarikat tersebut adalah motosikal elektronik beroda 3 yang mempunyai reka bentuk yang menarik yang boleh digunakan untuk aktiviti bersantai. Jadi saya berbanggalah pencapaian seorang anak Melayu seperti beliau yang penuh dengan sifat berinovatif dan keusahawanan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika kita lihat dari segi keseluruhannya, pencapaian dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik masih keterbelakang, dan ini diakui oleh Kementerian Pendidikan juga yang amat berhormat Nasir Mahyudin sebagai Menteri Pendidikan dah sebut perkara ini, bahawa ikut penilaian yang dibuat oleh PISA, iaitu Program Penilaian Murid Antarabangsa, dan ujian trend pendidikan matematik dan sains antarabangsa atau TIMSS, kedudukan kita agak keterbelakang, dan ini perkara yang amat serius sebab dia berkait rapat dengan soal daya saing kita dalam abad yang baru ini. Misalnya dalam penaksiran PISA 2009 dan 2012, Malaysia berada di tangga sepertiga terbawah, maknanya 1/3 below kedudukan kita. Dia bukan 1/3 atas, 1/3 below. Jadi kedudukan kita hampir sama dengan kedudukan taraf bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa. Ini kita hebat, kita seronok bola di sini je, tapi di peringkat antarabangsa kita masih corot lagi. Inilah maknanya kita perlu melakukan sesuatu. Penaksiran PISA 2012 turut menyaksikan penaksiran penyelesaian masalah kreatif, di mana kedudukan pelajar kita adalah di tangga yang ke-39 dari 44 buah negara
yang menyertai penaksiran tersebut. Pada penaksiran TIMSS 2011 pula, kedudukan pencapaian matematik pelajar di Malaysia adalah pada kedudukan yang ke-26 daripada 42 buah negara yang menyertai. Analisis terperinci menunjukkan hampir 38% pelajar yang berusia 14 tahun di Malaysia gagal mencapai skor minimum bagi mata pelajaran matematik dan sains. Cuba bayangkan, 38% gagal mencapai skor minimum bagi mata pelajaran matematik dan sains. Dan inilah yang merupakan mata pelajaran trust kalau kita nak berjaya nanti. Kajian-kajian perbandingan ini memberi kita isyarat yang cukup jelas bahawa para pelajar kita mempunyai ruang yang lebih banyak bagi mempelajari mata pelajaran STEM dan untuk kita tingkatkan lagi, lonjakkan lagi pencapaian kita. Sebab itulah saya nak tekankan program ini dan saya mulakan program ini dengan Felda sebab saya Menteri Felda, dan sebagaimana Tan Sisa kata Felda banyak duit sikit, bolehlah kita belanja untuk program seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehubungan dengan ini, semua pihak termasuk para pensyarah, guru-guru, ibu bapa, rakan-rakan sebaya perlulah berganding bahu. Ini bukan Felda saja, tapi ini merupakan satu gandingan, gabungan usaha dengan UKM, dengan Kementerian Pelajaran, MRSM, semua kita mesti gabungkan. Kita jadikan ini sebagai satu inisiatif nasional. Sebagai contoh, satu usaha yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Felda ialah melalui penubuhan pusat pembelajaran sains Felda, PPS, di 14 buah sekolah menengah di rancangan Felda. Jadi kita dah pun mulakan program ini. Projek PPS yang saya telah lancarkan pada tahun 2008 di SMK Jengka 2 ini merupakan salah sebuah daripada 14 PPS yang awal ditubuhkan. Melalui program ini, kita harap akan menyumbang kepada mencapai sasaran 60-40 pelajar aliran sains berbanding dengan sastra. Tapi umumnya di negara kita dia terbalik, dia 40-60. Yang patut kita capai 60 sains, 40 sastra, tapi hari ini 60 sastra, 40 sains. Jadi inilah yang mesti kita reversekan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai seorang yang begitu rapat dengan Felda, saya berbangga kerana anak-anak Felda mendapat peluang menyertai program seperti Bitara Sains, Teknologi Engineering Mathematics atau Bitara STEM ini. Saya harap semua pihak akan memberi segala kerjasama untuk menjayakan program ini. Mudah-mudahan di kalangan kita nanti akan timbullah mereka, individu-individu yang terulung nanti yang boleh kita rasa bangga. Sebab kita bukan saja nak peneroka yang berjaya, tapi generasi kedua ni kita nak orang tokoh-tokoh ilmuwan yang hebat nanti. Apatah lagi nama pasukan bola kita dah tukar pada The Fighters sekarang ni, daripada The Settlers, jadi kita menjadi fighters dalam semua aspek, bukan saja dalam bidang bola sepak. Jadi kita ni orang tak mengaku kalah, insya-Allah kita akan berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk ini kita mesti tambah lagi segala kemudahan-kemudahan galakan. Pertama, menubuhkan makmal STEM, iaitu STEM Lab di MRSM Felda sebagai pusat latihan guru-guru STEM. Mana di sini lah, di MRSM Perola ini, yang merupakan MRSM yang barangkali paling mewah sekali di Malaysia lah. Tengok pada dewannya pun kita dah nampak dah. Jadi ini kita akan jadikan sebagai pusat latihan guru-guru STEM bagi aktiviti STEM co-curriculum dan galeri STEM
sebagai tempat rujukan. Jadi nak timbulkan minat pelajar ni, kita kena bawa dia, tunjuk dia, dan bawa ke museum sains dan sebagainya, timbul minat untuk mempelajari sains. Kedua, memperluaskan makmal STEM di setiap wilayah Felda dengan mewujudkan sebuah model makmal STEM di sekolah menengah di rancangan Felda yang akan ditentukan oleh Jabatan Pendidikan Felda bermula pada tahun hadapan. Jadi kalau kita nak menambahkan minat pelajar, dia mesti ada makmal sains. Saya difahamkan kalau tak ada makmal sains yang canggih ni, macam mana kita nak ajar sains kalau tak ada makmal? Zaman saya belajar di sekolah ada makmal, tapi saya difahamkan banyak sekolah yang tak ada makmal sains yang standing dengan keperluan zaman sekarang ni. Jadi ini kalau kita nak belanja, kita patut belanja, dan saya nak galak Felda, belanjalah, buatlah makmal sains yang canggih. Biarlah sekolah-sekolah Felda jadi paling hebat sekali dalam bidang pengajaran, pembelajaran sains, engineering dan mathematics ni. Tak payah kita ikut dalam bidang tak lain, kita boleh potong, kat ni kita tambah. Yang ketiga, yang paling istimewa sekali ialah menghantar seramai 10 orang pelajar terbaik yang terpilih dari kalangan peserta perkhemahan Bintara STEM untuk menyertai karnival antarabangsa STEM bukan di Jengka tetapi di New York. Apa yang dianggapkan? Ini memang special offer New York. Dengan ini meresmikan majlis pelancaran program Bintara STEM UKM Felda serta meresmikan pusat STEM UKM MFM Felda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.